Sambil-sambil tu baca dululah muka surat 102. Okey. Okey, nampak tak slide cikgu? Nampak tak slide cikgu? Tak. Tak lagi? Tak ada cikgu. Belum Nampak dah. lagi? Nampak dah? Dah nampak. Okey. Okey, nampak dah? Okey, jadi sebelum cikgu masuk kepada tajuk mitosis, cikgu nak ulang balik sikit je. Sikit je cikgu nak ulang balik. Cikgu takut awak pening sebab banyak sangat istilah. Untuk tajuk ni memang banyak istilah. So kalau pelajar tak faham istilah, macam mana dia nak hafal dah. Bio ni dia tak lari daripada menghafal. Okey, jadi sebelum ni awak dah dengar perkataan kromosom. Okey, kromatin, kromosom homolog dan nanti awak akan jumpa kromatik. Cikgu kata walaupun dia kromatin, kromatid, kromosom, kromosom homolog, sebenarnya ia adalah benda yang sama dah. Dia adalah benda yang sama. Semuanya adalah kromosom. Semuanya adalah kromosom yang mempunyai maklumat genetik. Semuanya bawa maklumat genetik. Okay, semuanya ada maklumat genetik. Jadi dalam ni kalau awak tengok, kan kan sebelum ni cikgu ada cakap, kita ni kromosom kita kalau dalam sel soma, sel semua kita ada 2 set kan. Kita ada 2 set kromosom iaitu kromosom paternal dan kromosom maternal. Kenapa dia ada 2 set cikgu? Sebab satu kromosom tu dia bawa maklumat daripada induk jantan, induk ayah kita. Dia bawa maklumat daripada induk jantan. Satu lagi kromosom berasal daripada induk betina, kromosom maternal. Maknanya dia bawa maklumat genetik berkaitan dengan ibu kita. Dah. Jadi sebab itulah kalau awak tengok, biasanya dia akan lukis macam ni lah. Satu merah, satu biru. Okey, ataupun satu putih, satu hitam. Maknanya ada 2 pasang kromosom. Satu daripada kromosom paternal, ayah. Satu lagi kromosom maternal. Jadi dua-dua tu bawa maklumat genetik. Jadi cikgu kata walaupun nama dia kromatin, kromatid, kromosom, kromosom homolog, semuanya adalah kromosom sebenarnya yang membawa maklumat genetik. So kalau dia bentuk macam tali, macam ni, dalam bentuk tali macam ni, awak ingat kromatin, tin tali. Okay, awak ingat belakang dia kromatin, tin tali. Okay, ni kromatin. Dia bentuk macam ni, benang. Dia bentuk macam benang, macam tali, kromatin. Dia tak jadi molek lagi. Tapi dia adalah juga kromosom. Di dalamnya ada maklumat genetik. Okay, kemudian hari ni awak akan jumpa yang ni pula. Okay, so kalau yang bentuk tali macam ni, cikgu kata kromatin. Hari ni awak akan jumpa kromosom. Dia bentuk macam ni. Okay, kromosom pula dah. Kromatid. Kromatid. Kalau dia bentuk macam ni ataupun macam ni, kita panggil dia kromatid. Kalau bentuk macam ni, kromatin, tin, awak ingat macam tu, tali. Tolong alert apa yang cikgu bagi tahu ni. Okay, kalau awak jumpa macam ni, awak boleh panggil dia kromosom. Okay, awak boleh panggil dia kromosom. Atau kalau tak nak panggil kromosom, awak boleh panggil dia kromatid. Okay, awak boleh panggil dia kromatid kembar. Jangan pening. Sebab apa cikgu kromatid kembar? Sebab ada seekor
Ni seekor, 2 ekor. So kita boleh panggil sama ada kromosom atau kromatik kembar. Kalau yang macam ni saja, kromatik. Sama ada macam ni atau macam ni. Okay. Kalau macam ni, alah, tak cantik cikgu lukis. Dia sama besar duduk sebelah-sebelah. Kita panggil dia kromosom. Tapi sebab dia ada seekor lagi, kita kena panggil dia kromosom homolog. Kena take note benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang kalau awak masuk tuition online daripada luar pun, kadang-kadang dia hanya ajar benda basic saja. Okay, percayalah cikgu kata, dia hanya ajar benda basic. Dia tak ajar dengan lebih detail, dia tak ajar macam mana cara kita nak jawab soalan. Okay. Jadi tolong alert. Kalau macam ni kromatin, tin, tali. Kalau bentuk macam ni saja kromatid. Kalau dia bentuk macam ni, awak boleh panggil dia sama ada kromosom atau kromatik kembar. Biasa pelajar guna kromosom je. Dia tak panggil kromatik kembar. Tapi kena tahu juga. Kalau dia bentuk macam ni, kecil ke besar tapi dia duduk dua-dua macam ni, kita panggil kromosom homolog. Kenapa homolog cikgu? Sebab sama. Okay, homo ni maksud dia sama. Ada kromosom seekor lagi yang sama, kita panggil kromosom homolog. Dan walau apa pun kita panggil dia kromatin ke, kromatik ke, kromosom homolog ke, dia adalah sebenarnya kromosom yang membawa maklumat genetik. So cikgu kata sama macam ni lah, ni cikgu umur 2 tahun, ni cikgu umur 5 tahun, ni cikgu tingkatan 3, ni form 5, ni tahun 2 universiti, ni mula-mula jadi cikgu, ni jadi cikgu sekarang. So maknanya walaupun bentuk berbeza-beza, okay, rupa berbeza-beza tapi adalah orang yang sama. So sama juga kromatik, kromatin, kromosom homolog, kromatik kembar, itu adalah juga kromosom yang membawa maklumat genetik. Okay, faham ne? So sama je, cuma awak bila nak guna istilah tu kena tengok rupa dia dan sesuaikan. Okey. Jadi yang ni kita dah bincang, cikgu tak akan bincang yang ni. Cikgu terus nak masuk kepada mitosis hari ni dah. Okey, dengar molek. Okey, mitosis. Okey, kita pergi kepada mitosis dulu. Apakah maksud mitosis dah? Okey, mitosis adalah pembahagian nukleus. Ingat, hari itu kita ada 2 jenis pembahagian, karyokinesis dengan sitokinesis. Jadi mitosis ni adalah di bawah pembahagian nukleus. So dia adalah karyokinesis deh. Jadi mitosis adalah proses pembahagian nukleus sel induk menjadi 2 sel anak. Dia bukan jadi anak deh, dia jadi 2 sel anak. Kalau sel anak, dia bukan anak dah. Awak kena faham molek, bukan nak jadi baby ni. Tapi nak jadi 2 sel anak. Maksudnya macam ni. Ada 1 sel. Okay. 1 sel ni dia akan membahagi hasil lah 2 sel anak. Ni induk, ni hak asal. Katakan contoh awak ni cedera di sini deh. Awak cedera di sini. Awak tengok, bila awak cedera, duduk tak lama nanti awak pun sembuh. Nampak? Awak dah sembuh dah. Kenapa awak sembuh? Sebab sel yang rosak ni, yang asal ni, dia membahagi jadi 2 sel anak. Yang ni membahagi lagi jadi 2 sel anak. Yang ni membahagi jadi 2 sel anak. Yang ni membahagi jadi 2 sel anak. Jadi bila dia membahagi, awak akan dapat sel kulit yang baru. Okay, awak akan dapat sel kulit yang baru. Jadi mitosis ni ke apa? Mitosis ni ialah pembahagian nukleus sel induk ni pembahagian nukleus sel induk yang asal ni menjadi 2 sel anak. Okey, menjadi 2 sel anak. Cikgu tak boleh ke dia jadi 4 sel, 8 sel, tak boleh. Dia kena macam sama-sama 2 sel sama-sama. Kalau dia jadi membahagi lebih daripada 2, dia akan jadi sel kanser. Boleh. So daripada 1 dia akan jadi 2. Yang ni 1 membahagi lagi jadi 2. Yang ni 1 membahagi lagi jadi 2. Jadi setiap kali membahagi dia akan jadi 2 sel anak. Okey. Setiap nukleus anak mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang seiras sama dengan
bilangan kromosom dan kandungan genetik nukleus sel induk. Okey, dalam ni ada nukleus ke? Dalam nukleus ada maklumat genetik. Jadi sel anak yang terhasil ni mempunyai satu bilangan kromosom, yang kedua mempunyai kandungan genetik yang sama dengan induk. Okey, jadi sel anak yang terhasil ni dia sama dengan induk asal dia ni. Sama dengan induk asal dia. Dia sama dari segi apa? Dia sama dari segi bilangan kromosom dan kandungan genetik. Oh, tak faham kot. Okey, sekejap dah cikgu tulis. Okey, sekejap cikgu tukar warna. Okey, katakan contoh ni, sel kulit kita ni yang rosak ni ada 46 kromosom. Okey, awak pun rosak. Rosak yang cedera. Okey, duduk tak lama awak pun sembuh. Sebab apa yang awak sembuh, awak dapat balik sama macam asal ni. Awak dapat balik kulit ni sama macam asal sebab yang pertama, sel anak akan mempunyai bilangan kromosom sama macam induk dia. Kalau 46 kromosom lah sini. Lagi yang kedua, bila sama bilangan kromosom ke bawa genetik, maka dia akan dapat kandungan genetik sama dengan induk. Jadi awak hafal lah, kalau mitosis ni, bila dia membahagi, maka dia akan dapat 2 sel anak. Okey. Dan sel anak tu sama seperti induk. Sama dari segi apa? Sama dari segi bilangan kromosom dan kandungan genetik. Boleh? Apa dia dapat sama? Sebab dia sama bilangan kromosom dan sama kandungan genetik. Okey? Okey, cuba kita tengok keperluan kepentingan mitosis. Mitosis ni dia berlaku dalam apa dah? Alahai. Sekejap dah. Okey. Okey, kita nak tengok mitosis ni berlaku dalam apa dah, sebab takut awak tak nampak lah. Okey, contoh mitosis ni dia berlaku dalam perkembangan embrio dan pertumbuhan organisma. Mitosis memastikan pertambahan sel yang pesat dapat berlaku. Okey, mitosis ke berlaku dalam sel soma ke? Sel soma, sel di semua badan kita. Ingat tak cikgu ada ajar 2 hari lepas, cikgu kata sel soma ni adalah sel badan yang menjalani proses mitosis. So, awak nampak tak? Ni fetus dalam kandungan ibu dia. Apa dia boleh jadi bertambah ni, bertumbuh sampai dia jadi fetus yang cukup sifat dia. Sebab sel badan fetus ni, dia melakukan mitosis. Maknanya setiap sel di badan dia tu bertambah dua, jadi kau lama kau besar, jadilah fetus yang cukup sifat dia. So, awak boleh tengok proses mitosis ni berlaku dalam pertumbuhan dan perkembangan embrio sehingga menjadi fetus. Boleh? Sama juga macam awak, baby umur setahun. Sekarang dia dah umur 5 tahun. Kenapa dia boleh daripada umur setahun jadi baby sampai umur 5 tahun? Sebab sel badan dia bertumbuh secara mitosis. Sel badan dia bertumbuh secara mitosis. Ingatlah kalau perkembangan dan pertumbuhan ni mesti proses mitosis. Banyak ganggu lah. Okey, yang kedua, apabila kecederaan berlaku pada badan kita, mitosis akan menghasilkan sel-sel baru menggantikan sel-sel mati atau rosak. Tadi pertumbuhan perkembangan. Yang kedua, kalau berlaku kecederaan kau, awak reboh kau, awak jadi luka ke apa, duduk dalam masa seminggu awak sembuh. Jadi kalau luka awak sembuh, awak cedera awak sembuh, semua tu sebab mitosis. Sel di sini membahagi jadi dua, lama-lama dia jadi sembuh. So pada kehidupan kita, pada badan kita, mitosis ni satu, berlaku semasa pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, bila kita cedera. Okey? Tujuan dia untuk menggantikan sel-sel baru, sel-sel mati, sel rosak. Sama juga macam awak. Awak bangun pagi-pagi, awak mandi ada daki. Daki tu adalah sel mati. Sel mati daripada sel kulit kita. Maknanya sel kulit kita dah buat mitosis.
Okay. Yang ketiga, awak boleh tengok juga mitosis ni berlaku kepada cicak. Cicak, gamat, apa lagi, tapak Sulaiman, dia mampu menghasilkan ekor yang baru yang kita panggil proses penjanaan semula sekiranya ekor terputus. Okey, cicak ni bila dia putus ekor dia, duduk dalam 2 minggu, tumbuh balik ekor dia. Tu proses mitosis lah tu. Apa cikgu gitu? Sebab sel-sel di sini, sel-sel di sini membahagi dua. Lama-lama dia dapat ekor yang baru. Boleh? Okey? Dan kenapa tak tumbuh kaki ke kepala dia sini? Sebab sel yang lama ni dengan sel yang baru, sel ekor yang lama yang putus dengan sel ekor yang baru ni, dia ada bilangan kromosom dan kandungan genetik sama dengan sel yang putus sebelum ni. Jelas dah? Okey, yang keempat awak boleh tengok pada hidra. Mitosis membantu organisma seperti hidra menghasilkan individu baru melalui pembentukan tunas. Hidra ni dia tak boleh membiak macam kita. Jadi bila dia tumbuh je ni, maknanya dia ada anak baru dia ni. So nampak tak anak dia sama dengan induk lama. Jadi dia buat melalui pembentukan tunas secara mitosis. Ni contoh-contoh mitosis yang berlaku dalam hidupan kita dah. Okey. Okay, cuba kita tengok soalan deh. Soalan ni awak kena saling masuk dalam file nota. Rajah 3.2 menunjukkan pertumbuhan ekor cicak setelah terputus. Nampak ekor cicak ni putus, terangkan di atas. Okey, so apa proses dia? Beri nama. Tadi cikgu dah bagi nama ke? Proses dia adalah proses penjanaan semula. Ekor cicak menjalani penjanaan semula. Okey, apa dia boleh membuat penjanaan semula? Sebab sel ekor di bahagian terputus menjalani mitosis. Okey, so bila dia menjalani mitosis apa jadi? Maka terhasillah ni, kita panggil sel anak ni. Maka terhasillah sel anak yang seiras antara satu sama lain dengan induk. Kalau cikgu tulis sama dari segi apa? Awak tambah sikit. Sama dari segi bilangan kromosom dan kandungan genetik. Tolong tambah jawapan ni dah. Menghasilkan sel anak yang seiras dari segi bilangan kromosom dan kandungan genetik antara satu sama lain dengan induk. Maknanya dia ada bilangan kromosom sama, dia ada kandungan genetik sama dengan induk yang asal. Okey, nanti saling soalan ni dengan jawapan dah. Okey. Okey, kita pergi lagi. Cikgu tak masuk proses dia lagi dah. Cikgu baru terge apa dia mitosis ni. Okey. Lagi mitosis ni dia berguna dalam yang terbaru dalam teknik pengkulturan menggunakan sel stem atau sel yang belum matang dan berupaya membahagi menjadi sel lain yang akan membentuk organ dalam badan daripada haiwan yang akan dikultur dalam makmal untuk menghasilkan daging. Okey, maknanya dia ambil daging, dia ambil cebisan daging. Nanti masuk dekat tajuk kepentingan mitosis ni cikgu terang balik. Okey, dia ambil cebisan daging, dia pun buat proses mitosis. Kan kita belajar tadi ni sel induk, dia akan membahagi jadi dua. Setiap sel ni jadi dua. So lama-lama jadi banyak daging. Jadi kita panggil proses ni adalah proses pengkulturan daging. Dia boleh buat sampai tahap tu. Okey, lagi stem cell. Melalui terapi stem cell. Terapi stem cell ni katakan contoh awak ni ada penyakit kurang sel darah merah. Awak ada penyakit kurang sel darah merah. Okey, doktor akan ambil, saintis akan ambil sel darah merah orang normal. Okey, dia akan ambil sel darah merah orang normal. Dia akan buat proses mitosis. So, dapat dua. Jadi banyak. Bila dah banyak, dia akan suntik dalam orang yang tak kurang sel darah merah tadi. Yang ni awak akan belajar nanti tingkatan 5 dah. Okey, yang ni dalam pengkulturan tisu tumbuhan digunakan untuk menghasilkan anak-anak pokok melalui pengkulturan sel-sel induk tanpa melalui persenyawaan. Yang ni pun cikgu akan terangkan nanti dah. Cikgu terangkan nanti. Kalau tergerai masa ni, banyak sangat. Okey.
Okey. Okey. Kita pergi kepada proses mitosis. Dah. Okey, kita pergi kepada proses mitosis dengan molek. Mitosis ni senang dah. Kalau meiosis payah sikit. Okey. Ni ialah proses mitosis. Okey, bawah proses mitosis ni dia ada 4 peringkat dah. Dia ada 4 peringkat iaitu cikgu kata cara nak ingat dia POMA. P M A T. POMA. Okey, ingat tak nama proses dia? P tu ialah profasa. Sekejap cikgu cari. Okey, cikgu cari sekejap lah. Okey, P ialah profasa. Okey, M metafasa. A anafasa. T telofasa. Jadi bawah mitosis ni dia ada 4 peringkat iaitu POMA, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Okey. Okey, sekarang cara nak ingat dah. Cara nak ingat. Okey, kalau awak tengok sini profasa ni, nanti cikgu akan terai balik. Profasa ni cara nak ingat dia, sekejap dah. Profasa ni cara nak ingat, dia ada cara dia nak ingat. Pendek, tebal, padat. Awak tambah satu lagi. Pendek, tebal, padat. Nanti cikgu bagi tahu kenapa kita panggil dia pendek, tebal, padat dah. Okey? Sebab masa profasa ni, kromosom ni kelihatan pendek, tebal dan padat. Kita nampak sebutir-sebutir macam ni. Pendek, tebal, padat. Profasa. Pendek, tebal, padat. Okey. Kalau metafasa cara nak ingat ialah mari beratur tengah-tengah. Okey, kenapa? Sebab masa tu kromosom beratur di tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Mari beratur tengah-tengah. Okey, kalau anafasa asing-asing. Nampak tak? Dia asing-asing dah. Apa ni, ada yang pergi ke belah sana, ada yang pergi ke belah sini. So dia asing-asing dah. Anafasa. Okey, dan telofasa dia sudah tiba di kutub. Masuk. Dia dah masuk dah. Ni kutub ni, yang ni kutub ni. Okey, tu cara nak ingat. Okey. Profasa pendek, tebal, padat. Metafasa mari beratur tengah-tengah. Anafasa asing-asing. Telofasa dia sudah tiba di kutub. Ambil dulu kata kunci ni, cara nak ingat, nanti senang nak hafal dah. Okey. Okey, cuba awak tengok. Tadi saya kata profasa. Pendek, tebal, padat. Kita memang nampak dia pendek, tebal, padat. Kita nampak dia jelas. Okey. Kalau metafasa nampak tak? Dia mari beratur tengah-tengah. Okey. Kalau anafasa nampak tak? Dia sudah asing-asing, berpisah. Asing-asing. Dan telofasa dia sudah masuk ke kutub bertentangan. Okey, dia sudah tiba ke kutub bertentangan. Ni dah. Kadang-kadang dalam exam ni dia akan bagi gambar macam ni, gambar lukis, atau dia bagi gambar sebenar. Okey, dia boleh bagi gambar lukis atau gambar yang sebenar belah atas tu. Okay, sekarang kita nak pergi satu persatu. Ni yang cikgu kata gambar sebenar. Dia nampak tak jelas. Ni profasa, mana metafasa. Ni beratur tengah-tengah, metafasa. Okey, ni dia macam asing-asing dah ni. Okey, anafasa dan telofasa. Dia dah masuk lah. Okey, kita tengok proses dah. Okey. Yang pertama, kita pergi kepada profasa dulu. Cikgu baca yang buku teks dah. Di dalam nukleus, ni dalam nukleus lah ni. Awak nampak ni bulat ni. Ni nukleus lah ni. Di dalam nukleus, kromatin mula memendek dan menebal bagi membentuk struktur kromosom yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Awak nampak tak asal-asal dia ni dalam bentuk macam ni. Kromatin. Lepas tu dia mula dah nak jadi tebal, pendek. Pendek, tebal, padat. Pendek, tebal, padat. So kita nampak dia jelas macam ni. Sebab tu cikgu kata tadi profasa ni pendek, tebal, padat. Sehingga dia nampak jelas macam ni. Ni, jelas macam ni. Okey, asal-asal dia bentuk tali. Kromatin, tebal, pendek, padat, jadi bentuk macam ni. Kromosom kelihatan terdiri daripada 2 bebenang seiras yang disebut kromatik kembar.
Awak nampak tak rupa dia macam ni? Dia kata kromosom kelihatan terdiri daripada dua benang seiras. Maknanya awak nak panggil kromosom boleh, awak nak panggil kromatik kembar pun boleh. Okey, awak nak panggil kromosom boleh, awak nak panggil kromatik kembar pun boleh. Apa cikgu kata boleh? Sebab ni kromosom. Kalau cikgu nak panggil kromatik kembar pun boleh. Sebab ni satu kromatik, ni dua kromatik. So nak panggil kromosom boleh, nak panggil kromatik kembar pun boleh. Okey. Kedua-dua kromatik kembar terikat di sentroma. Awak nampak tak ada bulat sini? Sebab apa dia tak berpisah? Dia macam terikat. Sebab ada sentroma. Okey. Kemudian membran nukleus terurai. Okey, awak nampak tak? Ni dia macam putus-putus ni. Membran nukleus ni. Dia kata membran nukleus terurai. Sebab tu nampak macam putus-putus. Membran nukleus terurai. Nukleolus. Nukleolus ni hak hitam dalam ni. Tak ada dah. Tak ada dah kan dalam gambar ni. Tak ada dah hitam ni. Nukleolus menghilang. Sentriol berpindah ke kutub bertentangan. Nampak ni sentrio ni. Ni sentrio. Sentrio dah bergerak dah. Nak pergi ke kutub bertentangan. Dan daripada sentrio ni awak nampak dah terbentuknya gentian gelendung. Jadi awak kena ingat setiap proses ni. Setiap proses ni awak kena ingat. Kalau dalam profasa apa jadi? Nombor satu, kromatin ni. Okay. Kromatin tebal pendek jadi kromosom. Kromosom sekarang mempunyai berbenang seiras yang kita panggil kromatik kembar. Nak panggil kromosom boleh, nak panggil kromatik kembar boleh. Kromatik terikat di sentroma ni. Ada sentroma ni. Sebab ni sentroma, sebab tu dia terikat. Gentian gelendung mula terbentuk dah belah atas ni. Gentian gelendung mula terbentuk. Dan kalau awak tengok membran nukleus terurai dah putus-putus dan nukleolus hilang. Okey, habis peringkat profasa. Okey dah. Harap jelas dah, kalau nak tanya selalu. Okey, metafasa pula. Okey, metafasa. Sentriol berada di kutub sel bertentangan. Awak nampak tak sentriol dah bergerak dah. Duduk berkutub sel bertentangan. Gentian gelendung menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa, menyebabkan kromosom tersusun dalam satu barisan di satah khatulistiwa. Tadi ingat tak metafasa mari beratur tengah-tengah. Jadi awak nampak tak kromosom semua beratur di tengah-tengah dah. Beratur di tengah-tengah atas apa? Atas satah khatulistiwa. Dia beratur di atas satah khatulistiwa. Okey, dia kata metafasa berakhir apabila sentroma mula membahagi. Sentroma kan duduk tengah-tengah tak deh. Ni sentroma ni. Ni sentroma kan bulat ni. So bila sentroma ni mula membahagi, dia kerak dua, maknanya dia dah berpisah, maka berakhirlah metafasa. Senang je nak ingat, metafasa ni ialah kromosom beratur di tengah-tengah atas apa? Atas satah khatulistiwa. Okey, habis metafasa, anafasa. Okey, anafasa ni ialah asing-asing. Anafasa ialah asing-asing. Okey, anafasa ialah asing-asing. Sekejap Okay, jadi kita baca, apa dia boleh berasing-asing? Sebab sentroma telah membahagi. Awak nampak tak sentroma telah membahagi dia ni? Dia kata mugilah aku pergi sini, mugi sana. Okay, so sentroma telah membahagi dua dan kromatik kembar pun berpisah. Nampak tak? Asal-asal ke dia ke kromatik kembar. Dia duduk gini, kromatik kembar. Sekarang dia dah berpisah. Jadi asing-asing dah. Jadi macam ni dah. Mung, aku. Nampak? Dia dah berpisah dah. Okay? Kromatik kembar berpisah. Gentian gelendung memendek. Cuba tengok. Gentian gelendung setakat ni je. Kalau awak tengok gambar ni, awak jelas ni. Ni gentian gelendung ni. Setakat ni je. Ni gentian gelendung ni. Warna merah ni. Dia dah jadi pendek. Tadi dia macam ni. Gentian gelendung tadi macam ni. Sebab tu dia boleh beratur tengah. Sekarang dia dah jadi pendek. Dia jadi pendek dah. Sebab tu dia berpisah. Okay.
Gentian gelendung memendek mengecut. Nampak tak? Setakat ni je. Gentian gelendung memendek mengecut dan kromatik kembar tertarik ke kutub sel bertentangan. Nampak tak? Mumu, aku. Dan kalau lukis, dia kena lukis ni dulu. Centroma ni gi dulu. Nampak tak? Centroma gi dulu. Centroma gi dulu. Okay, centroma gi dulu. Dia kena centroma dulu gi. Anafasa berakhir apabila kromatik sampai ke kutub sel. So kalau awak nak lukis, awak lukis jangan sampai lagi. Awak kena lukis duduk sini baru. Jangan lukis sampai sini lagi. Okay? Boleh. Sebab tu dia panggil anafasa ni ialah asing-asing. Dia mula berpisah dah. Nampak ni? Kartun cikgu ni, dia kata anafis ni, dia kata dia dah berpisah dah. Okey, dan telofasa, okey, dia sampai dah. Dia masuk dah. Cuma dia tak putus lagi. Nampak? Dia sampai dah ni, dia masuk dah. Okey, jadi dia kata telofasa tiba. Apabila sampai di kutub bertentangan, kromatik kini dikenali sebagai kromosom anak. Cikgu buat apa dia panggil kromosom anak, cikgu? Sebab dia dah jadi ni dah, nak jadi sel anak dah ni. So dia panggil kromosom anak dia lah. Tak boleh panggil dah kromatik, kena panggil kromosom anak dah. Sebab dia dah nak jadi dua sel anak. Okay. Setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Awak nampak tak? Dia dah lengkap dah. Sebab cikgu lengkap. Kalau hak merah ni dengan hak merah ni. Kalau hak biru panjang ni dengan biru panjang. Kalau biru kecil dengan biru kecil. Maknanya dia ada satu set lengkap. Adil. Kalau hak ni ada part, hak ni pun ada part juga. Jadi dia kata setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Kromosom berbentuk berbenang halus kromatin semula. Dia nak jadi gini dah. Okay, dia nak jadi macam ni dah. Dia jadi straight macam ni. Bila dekat telofasa, awak tak boleh lukis macam ni dah. Awak tak boleh lukis macam ni. Awak kena lukis dia straight macam ni. Kena lukis straight. Lurus. Okay. Nucleolus terbentuk semula. Nampak putus-putus ni. Ada balik dah nucleolus. Gentian gelendung tak ada dah. Menghilang. Membran nukleus baharu putus-putus terbentuk. Dan peringkat telofasa akan diikuti oleh cytokinesis. Ingat kita sel kemarin awak lukis. G1, S, G2. Lepas tu dia masuk peringkat mitosis pok mak. Lepas habis pok mak telofasa, ada satu ruang kecil tu. Maknanya dia akan masuk peringkat cytokinesis. Okay, now kita masuk cytokinesis. Ni, nampak tak? Lepas habis pok mak ni. P, M, A, T. Habis je pok mak, dia akan masuk proses cytokinesis. So, gapo cytokinesis ni dia nak putus. Cytokinesis ialah pembahagian sitoplasma yang berlaku sebaik sahaja selepas nukleus terbentuk pada akhir telofasa. Gapo dia cikgu cytokinesis ni? Cytokinesis ialah dia nak putus. Putus jadi dua sel anak. Awak nampak tak telofasa dia tak putus lagi. Tapi bila dia masuk cytokinesis, dia putus jadi dua. Dan cytokinesis pada sel haiwan berbeza dengan sel tumbuhan. Okey. Kita tengok perbezaan sekejap cikgu tengok dulu. Okey, cikgu tak masuk ni lagi. Cikgu tak boleh masuk lagi cytokinesis, takut awak pening. Okay, dengan mat takut awak pening. Jadi kerja awak hari ni ialah kerja awak untuk hari Khamis, Jumaat, Sabtu, panjang ni, Ahad, Selasa baru jumpa balik dengan cikgu. Cikgu nak awak buat, kalau awak tengok aktiviti TMK 6.2. Jumpa tak? Muka surat 102. Cuba tengok muka surat 102. Okay, buka buku teks muka surat 102. Aktiviti TMK tu. TMK 6.2. Cikgu nak awak buat model 3 dimensi. Peringkat-peringkat dalam mitosis. Nanti cikgu hantar 3 jenis model. Awak boleh pilih. Awak nak ambil bentuk A ke, nak ambil bentuk B ke, nak ambil bentuk C. Okay. Siapkan dan snap gambar hantar ke cikgu. Bila buka bersemuka hantar yang real. Hantar yang real ke cikgu. Untuk yang setakat ni awak lepas siap ambil gambar hantar cikgu. Kalau cikgu rasa perlu baiki.
Okey, ada nak tanya apa-apa tak sebelum kita berhenti? Tak ada cikgu. Tak ada, jelas Okey, so nanti cikgu akan hantar setiap gambar slide ni, takut awak tak faham nak baca balik. Okey, lepas tu cikgu akan hantar 3 contoh model 3 dimensi dah. Okey, so kalau tak ada, kita berhenti sini. Waktu tutorial bio ni boleh tengok, boleh baca balik mitosis tadi. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Salam cikgu. Cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey.